Okay, so after that kita akan buat decision lah kat mana kita nak. Okay, tapi kalau apa yang kita dapat tu tak nak, kita boleh usahakan benda lain. Okay, macam in this case cikgu, kalau tak silap cikgu, UPU keluar, cikgu dapat asasi perundangan. Okay, and after berfikir dan beristikharah untuk beberapa lama, I decided not to take asasi perundangan. Okay, from UITM, if I'm not mistaken. Tak ingat kat mana dulu dapat. Okay, so and I decided untuk pergi dekat satu company ni, okay, yang menghantar pelajar ke Egypt untuk menyambung pelajaran sebagai doktor. Okay, cikgu share pengalaman cikgu. Bila kita belajar di Egypt, okay, specialnya siapa yang nak jadi doktor dan pergi belajar di Egypt, cikgu bagi tahu okay, you akan ambil masa dalam sekitar, kalau tak silap cikgu, dalam 6 tahun. Okay, bezanya dengan you yang belajar dekat IPTA di Malaysia ataupun di negara-negara lain, you perlu belajar asasi ataupun foundation, kemudian baru you boleh continue into the degree. Okay, beza tau kalau orang yang pergi dekat Egypt. Okay, diorang tak payah ambil foundation, diorang terus macam tu. Dia terus lah. So diorang akan ambil masa dalam 6 tahun untuk habiskan dan become a doctor macam tu. Okay, so cikgu ambil step yang sama. Cikgu terbang ke Egypt, okay, for a year macam tu. Okay, unfortunately lepas for a year tu, there is evacuation because of ada peralihan kuasa dan ada perang-perang sikit lah dekat sana. So and I decided to, because of my family decided to cakap macam not safe, then I decided untuk stay dekat Malaysia waktu tu. So itu adalah titik permulaan yang cikgu fikir balik. Do I really want to be a doctor? Do I really want to be a doctor? Kenapa? Because facing 1 tahun, di tahun pertama, medik tu is not an easy thing. Honestly lah, benda tu tidaklah senang. Dan of course, bila you naik tahun, benda tu memang tidak senang, and terbukti realitinya memang tidak senang. Okay, so you need to keep forcing yourself dan sebagainya. Okay, dan cikgu mengalami 1 tahun yang kita belajar betul-betul kan. So at that time cikgu fikir balik, do I really need to be a doctor? Do I really memang love to become a doctor? Okay, regardless to experience orang lain lah. Okay, fikir, tak nak, because I don't want to repeat. Because my parents tak kasih untuk balik ke Egypt at that time because of ada perang. And kalau memang nak belajar pun kena belajar balik dekat Malaysia. Dan bila belajar balik kat Malaysia, macam nak menghadapi that journey balik macam tak sanggup macam tu lah. Okay, dan itulah titik mula yang I decided not to become a doctor. Okay, but kita tahu lah, kita ada purpose dan kita tahu reason kenapa kita nak. Sebenarnya at first time tu kenapa kita decide. So cikgu fikir-fikir balik, apa yang sebenarnya aku nak jadi waktu tu. Macam fikir-fikir balik. Then dia cakap, oh, I want to become a psychiatrist. Wow. And minat tu ke arah tu. Okay, I want to become a psychiatrist. Nak learn how the brain works, macam mana the emotion produce, macam mana this mental illness occurs in humans, macam mana dia develop dan sebagainya. Itu benda yang nak belajar sebenarnya. Okay, then fikir balik, kalau nak jadi psychiatrist, you kena habiskan you punya degree, and then you kena further studies lagi. Oh, panjang ni maksudnya. So maksudnya yang dulu punya angan-angan tu nampak macam pendek, tapi bila fikir balik, oh panjang ni, panjang gila. So macam, okay, carilah benda yang berkaitan kan. Cari benda yang berkaitan. Then I found one degree which is psychologist. Okay, so what is the difference between psychologist and psychiatrist? Okay, psychiatrist ni dia adalah specialist dalam bidang perubatan, dalam bidang spesifik untuk mental health problems. Kita akan meet psychiatrist. So psychiatrist ni dia boleh prescribe ubat. Dia akan boleh buat CBT, dia boleh buat all the treatments that regarding to the mental illness. Okay, apa different dia dengan psychologist? Psychologist ni dia hanya boleh buat treatment and buat all the methods to help with the mental illness. Okay, assist with the mental illness. Tapi dia tak boleh prescribe ubat. Tu je dia different. Okay, dan bila cikgu compare, oh, psychologist only took me around 4 years untuk finish. 4 to 5 years untuk finish. Okay, ikutlah nak sampai master ke sama ni. Okay, so tapi kalau yang ini panjang je ni dia. So I said macam, I asked my parents and I said that tak apalah, kita stop study dulu lah. Stop study dulu. Kalau tak silap cikgu stop study within a year macam tu. And then I try untuk dapatkan beasiswa daripada universiti. Lepas tu
cikgu dapat satu beasiswa that time daripada UK University, tapi tak pergi because of the family matters. Tapi year after that, cikgu sambung belajar. Okay. At that moment, psikologi tidak berapa terkenal di Malaysia. Okay, kerana kita tak tahu nak bagi apa kerja dekat psikologis ni. Kalau korang study, kalau korang memang minat psikologis, korang tahu dah ramai speakers daripada bidang psikologis seperti Aiman Azlan, kita ada Aiman Amri, betul tak? Yang daripada bidang psikologis. Okay? Tetapi dia tak, kalau apa beza dia, okay, waktu cikgu study dulu dekat UK, kalau dekat psikologis dekat luar negara, dekat UK, diorang ada specific job scope dalam jabatan kesihatan, something like that. Dia ada di bawah social work, dan not even kesihatan, diorang banyak company juga yang buat special untuk social work. Okay, banyak social work ni korang boleh study apa tu social work. Okay, tapi social work ni sangat banyak di luar lah, tapi tak banyak dekat Malaysia lagi. Alright, so orang cakap, apa peluang pekerjaan untuk psikologis kalau balik Malaysia? Tak ada. Okay, habis jadi speaker dan sebagainya. It's kind of true, tapi rasanya ada lah juga yang korang boleh apply through Jabatan Kesihatan. Okay, KKM lah. Okay, ada juga bidang psikologi yang boleh masuk, tapi tak banyak. Okay, so then waktu tu orang tak rasa benda tu familiar pun. Kalau kita cakap I want to become a doctor, semua orang cakap wah doktor kan, so doktor apa psikologi ni kan, tak nampak dia punya peluang pekerjaan yang luas. Okay, but benda yang cikgu belajar daripada apa sepanjang kita belajar ni, benda yang pertama yang kita kena tahu adalah degree is a degree, your certificate. Okay, tetapi yang paling penting adalah ilmu and the knowledge yang you dapat from the experience and from doktor-doktor yang bagi dekat awak. Betul, the knowledge is really important. Benda tu sometimes it's applicable on your work, okay, sometimes ia tidak berguna, tetapi ia memberi you pengalaman dan lebih banyak pengetahuan tentang benda tu. Okay, tak semestinya you kena belajar dekat dalam bidang tu dan you bekerja dalam bidang tu, tak semestinya. Okay, contoh for example, kita belajar psikologi. Cikgu belajar psikologi, cikgu juga bekerja di UK. Okay, sepanjang tempoh cikgu belajar di UK dan bekerja di UK, cikgu mengaplikasikan apa yang cikgu belajar. Okay, so dalam psikologi ni kita belajar tentang mental illness, mental disorder yang related to the elderly, orang tua. Okay, for example like dementia, kita ada Alzheimer's, kita ada banyak types of Alzheimer's, kita juga ada banyak of mental such as schizophrenia, kita ada bipolar dan sebagainya. Okay, itu adalah satu pengetahuan yang sangat menarik untuk belajar. Seriously, siapa yang minat untuk mendalami psikologi, adik-adik kena pergi proceed terus kepada psikologi, tak perlu pergi psikiatris. Okay, proceed terus pergi psikologi. Cara nak pergi psikologis ni tak susah, you ambil foundation di mana-mana universiti. IPTA juga ada, alright, IPTS juga ada, di luar negara juga ada, tak ada masalah. Okay, so decide, ikut budget, ikut kat mana adik-adik nak belajar, then you go. Okay, you akan belajar banyak sangat teori yang menarik tentang manusia specifically. Okay, dan benda ni sangat fun lah. Okay, so macam I've been 3 years belajar psikologis dengan 1 year belajar medik. It's a totally different experience. Kalau time belajar medik tu kena belajar subjek yang kadang-kadang buat apa kita belajar tentang tubuhan ni, benda tu tak ada kena-mena, faham tak? Dia jadi macam perasaan macam tu, ada kena belajar tentang tubuhan tau, tentang sel. Sejak buat apa belajar benda ni tak penting pun, faham tak? Sebab benda tu yang menyebabkan cikgu rasa tak suka. Okay, tapi luckily bila cikgu pergi ke degree of psychology and foundation of psychology, benda tu belajar betul-betul apa yang kita nak belajar. Memang benda yang kita cari. Okay, so dalam kehidupan manusia ni dia ada cari something. So cikgu belajar apa yang cikgu cari. Which is I want to learn how man needs work, okay, brain needs work. Macam mana manusia itu berfungsi, macam mana otak manusia ni proses, macam mana otak manusia ni boleh work professionally, boleh emotionally. Okay, macam mana manusia tu boleh stress, macam mana manusia tu boleh dapat mental health. Okay, what kind of things and environment do yang menyebabkan kita boleh dapat mental health. Benda tu semua kita belajar dalam psikologis. Menarik kan? So untuk belajar-belajar yang memang betul-betul minat, to learn about human brain, to learn how to actually educate people, how to control the behavior, macam mana nak read people behavior, and this degree is really suit for you.
Okay, benda ni, degree ni sangat interesting. Okay, you going to learn a lot of things. Banyak research, banyak studies, banyak a lot of things that you have to learn about the brains. Tetapi benda ni sangat-sangat berbaloi sekiranya adik-adik berminat. Okay, and one thing yang cikgu pelajari daripada proses of pembelajaran cikgu adalah psychologists teach me not actually macam mana nak bekerja dalam bidang tu, but psychology teach me a lot. Okay, especially to control yourself. Kan, bila kita mampu untuk control diri kita, okay, macam mana cara kita berfikir, macam mana cara kita react, benda tu akan mematangkan kita, slowly akan mematangkan kita. Dan dalam masa yang sama, kita gonna help other people untuk settle dia punya masalah dan sebagainya. Okay, help them to feeling calm dan sebagainya. Okay, we going to, dia lebih positif lah. Okay, apa yang cikgu perasan adalah bila selepas belajar psikologis, positif kita lebih banyak. Dan we look into people tu bukan stereotype ataupun macam pandang orang sebelah mata lah. Okay, so kita faham that manusia ni ada kelebihan dan ada kekurangan. Okay, so kalau macam you think say you have interest on that, so keep continue. Okay, cikgu sangat encourage korang dan cikgu sangat suggest korang untuk terus pergi dan belajar. Okay, hopefully benda tu menjadi inspirasi. Okay, so apa yang cikgu nak cakap adalah korang kena fikir dulu apa korang punya minat. Kalau korang minat, korang continue pergi on that. Jangan buang masa on other things. Okay, mungkin lah orang cakap macam become a doctor, dapat pujian banyak sangat, semua orang akan bangga, saudara mara, sepupu sepapat semua akan cakap nama kau. Tapi kalau minat awak adalah di tempat lain, teruskan di dalam bidang itu. Betul lah. Tak semestinya kalau kita tak jadi doktor, kita tak jadi engineer, kita tak jadi satu benda yang besar, itu menunjukkan kita tak berjaya. Tak. Okay, kejayaan seseorang tu terletak pada diri dia sendiri. Okay, bermimpilah dan berusahalah untuk menjadikan benda tu reality. Alright, so jangan lupa itu pesan cikgu. Okay, so hopefully pengalaman cikgu ni membantu adik-adik untuk adik-adik memilih yang mana yang terbaik untuk adik-adik. So all the best dan InsyaAllah kita jumpa in the future. Be a good man, okay? Assalamualaikum.